Seni pertukangan logam berkembang sejajar dengan perkembangan industri yang lain termasuk emas, tembaga dan besi. Selain itu, barangan yang berasaskan logam bukan sahaja pada pertukangan logam, tembaga, malah dalam penghasilan perak dan pewter juga mendapat tempat di negara ini. Seni pertukangan logam ini terus melalui beberapa perubahan setelah masyarakat Melayu mengetahui nilai yang ada pada logam. Jika dahulunya logam hanya sebagai mata wang, namun peredaran masa telah menjadikan logam sebagai sesuatu barangan aksesori kaum wanita. Logam juga dihasilkan untuk membentuk barangan yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Melayu. Nusantara Touch meneruskan seni pertukangan halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada minggu ini bersama kami seperti biasa dalam program Wanita Oh Wanita. Wow! Pada minggu ini kami akan membawa anda menelusuri keindahan seni pembuatan logam yang sangat unik dan mungkin ada di kalangan anda yang tidak menyangka untuk menghasilkan suatu perhiasan wanita itu sebenarnya Nadia memerlukan penelitian yang sangat tinggi. Yana, sejak dulu lagi logam telah dijadikan sebagai pelbagai peralatan dan perhiasan wanita pada ketika zaman Kesultanan Melayu lagi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan seni pembuatan logam ini, di talian Skype ketika ini bersama kami iaitu Cik Nuraini Muhammad Amin, iaitu pengasas Nusantara Touch Enterprise dalam segmen Wanita Niaga. Assalamualaikum Ain. Salam. Okey Ain, macam mana Ain bermula dengan perniagaan ni? Saya bermulakan perniagaan ini pada 2006. Ketika tu saya mewakili syarikat abang saya yang kita join dengan program kerja kahwin. Kerja kahwin dulu anjuran Kraft Tangan Malaysia. Jadi di situ bila kita bersama dengan usahawan-usahawan yang lain, kat situ ada andaman, butik, pakaian perkahwinan, kad kahwin dan juga barang-barangan kraft yang untuk dibuatkan cenderamata. Jadi di situ saya nampak cenderamata salah satu benda yang unik daripada pewter dan logam ni, dia sangat cantik, berkilauan. Jadi kat situ saya rasa macam jatuh cinta dah dengan logam dan pewter ni. Okey, berapa agaknya modal yang dikeluarkan untuk penghasilan logam dan timah ni? Okey, saya mulakan perniagaan pada 2008 secara register lah. Jadinya pada ketika tu modal tak terlalu tinggi dengan dikomparekan dengan pada zaman sekarang. Jadi saya menggunakan dengan RM50,000, saya beli mesin dan bahan mentah untuk membuat produk saya. Jadi saya produce produk dan saya jual dan saya follow promosi kraft tangan yang dianjurkan oleh kementerian. Saya ikut dengan bantuan kraft tangan jugalah memasarkan produk saya ke serata dunia dan dalam negara. Mungkin Ain boleh kongsikan, ialah bermula untuk membuat pembuatan logam ni bukan mudah ya Nadia. Jadi mungkin ada Ain dapat mungkin berkongsikan berkenaan dengan cabaran ataupun ada sebarang tentangan daripada pihak mana-mana pihak ke keluarga ke yang mungkin berpendapat wanita ni sebenarnya tak boleh buat dengan logam. Okey, bagi saya cabaran yang saya hadapi ialah dalam jurusan logam pewter ni dia dimonopoli oleh lelaki. Jadinya saya tapi kita perempuan ada idea dan masing-masing mempunyai idea-idea yang tersendiri. Jadi bila industri pewter ni dimonopoli oleh lelaki, saya perempuan kena ambil berani, tabah, gigih, kena teruskan sebab saya minat betul dengan logam dengan pewter. Saya memang nampak usahawan perempuan kurang dalam industri logam ni. Jadi kita kena kreatif. Cabarannya jangan mudah mengalah lah. Kita kena bersaing je untuk produk kita yang terbaik. Mungkin Ain ada cerita terbaik kan Nadia? Mungkin ada cerita yang boleh dikongsikan cabaran yang paling getir nak memulakan perniagaan ni dan bagaimana Ain atasi dia? Okey, cabaran selain pada dimonopoli oleh lelaki dan kita sebenarnya ada pasaran luar daripada China, betul tak? Produk ni lepas tu kita pula punya produk kena copyright.
Tapi peredaran zaman dengan teknologi sekarang ni, jadi saya mengambil langkah lah, iaitu mendaftarkan di MyIPO saya punya semua design, sebab saya memang design saya sendiri yang dibimbing oleh Kraft Tangan Malaysia. Jadi saya kalau ada design, saya akan berbincang dengan pihak Kraft Tangan dan pegawai sana yang pandai. Jadi diorang akan tunjuk ajar dengan saya macam okey Ain boleh buat ni, boleh buat ni, kena macam ni. Diorang bagi bimbingan. Okey Ana, kalau nak ikutkan pembuatan logam ni agak meluas juga di Malaysia ni. Jadi bagaimana Ain memastikan supaya penghasilan logam oleh syarikat Ain ni tidak ditiru oleh mana-mana syarikat lain? Saya dah daftarkan dah ke MyIPO produk-produk saya dan design saya lah. Jadinya kalau diorang tiru, kita kita boleh buka file lah. Ain, mungkin Ain boleh kongsikan, yalah kita tahu kan Nadia, sejak dulu lagi kita ada pembuatan logam seperti timah juga tidak ketinggalan dan juga emas. Jadi bagi Nusantara Touch sendiri, apa jenis-jenis logam yang digunakan dan bagaimana untuk memastikan kualitinya terus dijaga? Okey, kalau kata bahan mentah, kita ambil daripada supplier. Banyak supplier sebenarnya. Biji timah daripada Jerman, daripada Indonesia. Jadi dekat situ kita kena pandai pilih dah. Dan kalau kata macam saya biasa pakai daripada Indonesia. Sebab Indonesia punya timah lagi pure daripada Jerman. Dan harga dia lebih jauh beza lah. Sebab kita nak produk yang murah mampu milik untuk semua kan. Okey Ain, bagaimana Ain memastikan supaya kualiti yang dikeluarkan oleh Nusantara Touch ni sentiasa terjaga? Okey, saya memandang pada material dan design lah. Jadi tiap-tiap tahun saya punya kualiti dan saya punya produk, design saya pun akan berubah mengikut design-design terkini dan ataupun kita rotate balik design yang kita dah tak pakai 10 tahun dulu, kita keluarkan balik. Jadinya ada rotate kat situ lah. Ain, saya difahamkan juga Nusantara Touch ni bukan hanya sekadar perhiasan wanita Nadia yang dihasilkan, tapi pelbagai lagi. Mungkin Ain boleh kongsikan apa antara barangan produk yang disediakan, yang dihasilkan? Betul, kami keluarkan produk bukan selain pada cenderamata saja, bukan pada aksesori saja. Jadi kita ada home decor, kita ada cenderamata corporate gift, kita ada frame, wall decoration, kita juga ada selain pada itu traditional and contemporary fashion, dan kita ada buat servis juga untuk plating, saduran, gold, antique dengan radium. Okey Ana, kalau lihatkan tadi penghasilan oleh Nusantara Touch ni memang cantik-cantik saya tengok. Jadi pernah tak dapat mana-mana pengiktirafan? Pengiktirafan tak ada, setakat ni dengan Kraft Tangan Malaysia je lah. Kraft Tangan sentiasa membantu usahawan-usahawan dia kan. Jadinya kalau ada apa-apa je dia akan refer dengan kita orang dululah. Antara klien yang bersama dengan Nusantara Touch, ya saya difahamkan Nusantara Touch juga pernah bersama untuk London Fashion Week, betul? Ya, betul. Waktu di London tu, waktu 2010, itu memang satu pengiktirafan yang paling tinggi lah. Itu under Kraft Tangan Malaysia, dan selain tu saya pernah membuat show dekat Singapore, Suntec, untuk premium and gift item 2010 dan ke Indonesia. Itu fashion show Indonesia dekat Batam 2017. Okey Ain, mungkin boleh kongsikan sikit macam mana Ain orang kata mengekalkan perniagaan tu. Jadi difahamkan mungkin banyak persaingan di luar sana. Jadi bagaimana Ain memastikan strategi pemasaran tu untuk Nusantara Touch ni sentiasa berada ataupun mendapat tempat untuk peminat-peminat Nusantara Touch ni? Strategi, kalau tanya strategi bagi saya adalah kita kena sentiasa kreatif lah. Kreatif untuk mengeluarkan produk, rekaan yang contemporary, yang klasik, yang
yang design-design yang orang minta kita keluarkan lah, tapi kita banyak kepada klasik. Kita tak klasik tu hilang dimakan zaman. Menarik ya Nadia. Mesti kalau orang kata pembuatan logam ni jumlah pendapatannya pasti lumayan juga. Mungkin tak keberatan Ain kongsikan kepada kami dan juga para penonton jumlah pendapatan setahun berapa agaknya Nusantara Touch peroleh? Okey, jumlah pendapatan setahun sebenarnya dia mengikut pasaran. Dia ikut pasaran dan musim. Kalau musim perayaan tu memang sambutan yang sangat tinggi lah. Jadi bila sambutan di musim perayaan, saya biasanya akan buat saya akan buka kedai di seluruh pasaraya yang termuka di dalam Kuala Lumpur dan di online juga. Okey Ain, apa mungkin pesanan atau kata motivasi kepada usahawan wanita yang ingin orang kata memulakan perniagaannya? Okay, bagi saya kalau kita nak jadi seorang usahawan wanita, kita kena cari identiti sendiri. Okay, identiti sendiri, you kena kaji apa yang you nak, produk apa yang you nak keluarkan, you kena buat banyak rujukan. Lepas tu you kena banyak tanya ke orang macam mana, tengok saluran ke mana, saluran ke kementerian ke luar ke, jadi sambutan yang macam mana. Jadi kena banyak, saya rasa kena banyak buat kajian penyelidikan lah untuk usahawan-usahawan yang di luar sana. Ain, ada perancangan tak untuk expandkan atau membesarkan lagi perniagaan pewter dan juga logam ini ke peringkat antarabangsa? Yalah, kita tahu Nadia dah bawa sampai ke London Fashion Week. Itu satu pencapaian yang besar tu. Betul. InsyaAllah, siapa tak nak kan? Saya, kalau tanya saya nak lebarkan sayap lagi ke worldwide lah. Jadi saya tak kisah negara mana sebab aksesori ni orang perempuan semua pakai kan. Cuma kita kena pandai design dengan satu negara culture dia macam mana. Okey Ain, kepada mungkin ada selepas penonton-penonton wow yang tengok cantiknya pewter-pewter ataupun hasil yang dikeluarkan oleh Nusantara Touch ni, bagaimana agaknya untuk mereka reach out kepada Nusantara Touch kalau ingin membeli, berminat? Okey, kita ada offline dengan online. Offline kita ada di kaunter ADG Metro Jaya, Mid Valley, Bangsa. Dan online kita ada di Facebook dan Instagram Nusantara Touch. Dekat situ boleh PM dan kita akan iklankan, kita akan up status kita dekat mana, booth bergerak dekat mana. Jadinya boleh follow lah dan ketahuilah kita orang kat mana. Boleh PM, postage pun boleh juga. Baik, itu dia Nadia. Terima kasih banyak kepada Cik Nora Ain Mama Amin, pengasas Nusantara Touch Enterprise kerana sudi bersama kita dengan wow pada minggu ini. Baik, sangat menarik sekali Nadia sebenarnya. Barang kemas atau perhiasan diri yang menjadi warisan masyarakat Melayu, bukan sahaja untuk masyarakat Melayu tapi sebenarnya untuk keseluruhannya masyarakat Malaysia, terdiri daripada dua jenis bahan logam yang berharga dan bernilai tinggi iaitu perak dan emas. Betul Tuan, dan kedua-dua logam ini disifatkan sebagai sangat berharga dan digunakan juga oleh orang-orang berada sebagai cagaran hidup untuk kata menghimpunkan harta suatu ketika dahulu Ana. Dan dengan itu baiklah, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Wanita Oh Wanita. Ana, kalau diberi pilihan untuk kembali ke era Melayu lama, pahlawan wanita mana yang teringin Ana nak jadi? Okey, Nadia, wow, soalan susah ni sebenarnya. Baik, kalau saya diberi pilihan, saya teringin sangat sebenarnya jumpa dengan Tun Teja, Tun Fatimah, Dang Anom dan Laksmana Kumalahayati. Di mana kesemua mereka ini merupakan pahlawan atau Sri Kandi Silat yang hebat di era itu. Dan sementara Laksmana Kumalahayati pula satu-satunya sebenarnya Nadia wanita Melayu yang memegang jawatan sebagai Laksamana dalam sejarah Melayu. Wow, Ana. Orang kata apa, nama-nama hebat semuanya. Nama-nama hebatlah yang anda sebut-sebutkan tu, tapi kita tak perlu ke era Melayu lama lagi Ana, kerana sejarah tidak akan berulang.
Kan. Jadi sebenarnya penonton, siapa sangka pada zaman sekarang ni masih ada wanita muda yang berminat dalam dunia persilatan, Ana. Betul tu Nadia, kita nak mengenali lebih dekat Sri Kandi Persilatan Negara. Namanya cukup menarik Nadia sebenarnya. Saya sangat terkejut dengan nama dia sebenarnya. Apa nama dia? Partini Sarikinsari binti Haji Adenan. Nama Partini. memang nama klasik tu, Ana. Unik sekali. Baik, Partini Sarikinsari berumur 28 tahun. Jom kita ikuti ceritanya dalam Wanita Oh Wanita. Dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur pada 23 Februari 1991, Partini atau mahu dikenali sebagai Nini juga menamatkan pengajiannya dan mendapat Diploma Teknologi Kreatif dan Artistik dalam Teater di Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Perdana Shah Alam pada 2012. Anak keempat daripada 6 beradik ini dibesarkan dalam kalangan keluarga daripada darah pesilat. Menjadikan dua kakaknya sebagai idola persilatan, beliau pernah menjuarai pelbagai peringkat pertandingan sehingga ke peringkat antarabangsa. Mula bersilat sejak umur 16 tahun. Masa tu saya form 4. Didedahkan oleh kakak-kakak saya sendirilah, Rina Jordana, Rina Juliana. Mereka juga merupakan bekas pesilat negara. Sejak daripada tu saya join pertandingan dan banyak menang lah. Sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Nini telah menamatkan zaman bujangnya bersama jejaka pilihan hati yang juga merupakan pesilat negara Muhammad Faizul Muhammad Nasir pada tahun 2017. Baginya, berkahwin pada usia yang muda bukan penghalang untuk beliau mencari kejayaannya yang tersendiri. Saya berkahwin pada umur 26 tahun lah. Masa tu 2017. Berkahwin dengan teammate saya sendiri, tim daripada Selangor. Kami sama-sama masuk game and then menang dekat kebangsaan Terengganu sama-sama, dan selepas tu kami dipanggil untuk selection Malaysia. Kerana ingin meningkatkan taraf kehidupan bersama, Nini mengambil keputusan untuk mengorak langkah sebagai seorang ejen insurans takaful. Berikutan pengalamannya sebagai pesilat dahulu yang sering cedera ketika pertandingan. Atas dasar tanggungjawab, beliau menyertai industri tersebut bagi memastikan atlet negara mendapat perlindungan kesihatan yang sewajarnya. Keputusan beliau juga mendapat sokongan penuh oleh suaminya Faizul. Dorongan daripada keluarga dan juga suami terhadap saya sangat-sangat memberangsangkan. Mereka sangat support apa yang saya buat, daripada silat, daripada meniaga, daripada insurans, semua support. Daripada mak ayah, suami sendiri, adik-beradik pun semua selalu bantu saya lah. Sejak menjadi ejen insurans kesihatan, Nini digelar sebagai Sri Kandi Insurance. Berikutan pencapaiannya yang sangat membanggakan dengan menerima anugerah Top Agent Every Month. Saya happy dengan pekerjaan saya sekarang ni. Walaupun saya agak busy business dan sekarang insurance, tapi saya happy dengan hidup saya. Sebab saya melakukan kerja yang saya suka. Saya cinta dengan pekerjaan ni. Dan itu yang membuatkan saya untuk jadi ikhlas dan membuatkan diri saya lagi berjaya. Hebatnya Ana, usia muda tapi dah banyak membanggakan keluarga dalam pelbagai bidang, Ana. Betul tu Nadia, saya teruja dan saya sangat bangga melihat Partini ni. Apatah lagi dengan sokongan suami tercinta. Sebenarnya sokongan orang yang tersayang tu akan menjadikan kita lebih bersemangat nak maju. Betul tu Ana, saya kagum dengan wanita-wanita yang orang kata mampu bersilat ini, kan? Orang kata mempertahankan diri, kan? Betul. Okey, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Kita bertemu kembali dalam program Wanita Oh Wanita. Wow. Ana, ibu mengandung ni selalunya berada dalam keadaan yang orang kata lemah dan tidak bermaya kan, dan perlu mengelakkan daripada melakukan kerja-kerja yang berlebihan, orang kata ataupun aktiviti yang memerlukan tenaga fizikal dan mental. Betul tak, Nah? Betul sekali tu Nadia. Bukan apa, selain nak jaga kesihatan ibu, tetapi juga nak pastikan pula anak tu selamat dalam kandungan tu, Nat. Dan setengah orang mempunyai kesihatan agak lemah dan kes keguguran secara semula jadi ini agak tinggi dan juga amat membimbangkan. Jadi ibu mengandung ni sebenarnya biasanya hanya dibenarkan kerja-kerja ringan saja dan banyak berehat, Nadia. Tapi kan Ana, sekarang ni dengan kecanggihan teknologi dan peredaran zaman, wanita hamil kini berupaya mengambil bahagian dalam aktiviti yang orang kata sama seperti sebelum mengandung tu kan, Ana. Dan ada yang lebih, malah ada yang lebih cergas daripada lelaki dan wanita yang tidak hamil ni. Percaya tak? Ui, biar betul tu Nadia. Boleh ke buat apa orang kata aktiviti berat ni ketika tengah hamil kan? Orang kata nak tahu lebih lanjut di sini, kongsikan 8 aktiviti lasak yang pernah dilakukan oleh 8 wanita yang tengah syarat hamil, Liana. Wow, saya dah tak sabar nak saksikan. Jom para penonton kita saksikan. Nombor 1, Amber Miller. Pada tahun 2011, Amber Miller yang menyertai Marathon Chicago mungkin paling diingati dalam sejarah antara kesemua pelari wanita yang lain. Mana tidaknya, Amber pernah 2 kali menghabiskan marathon ketika hamil, iaitu semasa kandungan berusia 17 minggu dan 18 minggu. Menurut Amber, berlari Marathon Chicago itu adalah jauh lebih mudah daripada melahirkan si comel bernama Jude. Nombor 2, Catriona Matthew. Ketika Catriona Matthew menjuarai pertandingan golf Piala Brazil HSBC LPGA, wanita ini sudah memasuki bulan ke-5 usia kandungannya. Dia berjaya menghabiskan kejohanan 36 lubang yang menawarkan hadiah bernilai $500,000 dengan catatan 6 di bawah par. Nombor 3, Regan Schreiber. Pada tahun 2001, Regan telah berenang dari England ke Perancis dalam masa 9 jam 30 minit dan menjadi wanita terpantas berenang merentasi terusan Inggeris pada tahun itu. Lebih mengagumkan, Regan berenang ketika sedang hamil 11 minggu. Nombor 4, Gal Gadot. Mula dikenali sebagai Wonder Woman, Gal Gadot memegang watak sebagai seorang puteri Amazon yang handal. Semasa penggambaran semula Wonder Woman, usia kandungan Gal sudah pun masuk 5 bulan. Kali ini, kru produksi menggunakan kesan khas untuk menyembunyikan perut Gal yang semakin membesar. Selai kain layar hijau dipasang di bahagian abdomen Gal dan kemudian diedit untuk mendapatkan kesan perut mantap seperti Wonder Woman. Nombor 5, Meredith Kessler. Seorang pesaing triathlon elit, Meredith Kessler telah bersedia untuk menyertai Ironman New Zealand pada 4 Mac 2017. Namun, pada hari perlumbaan, secara tiba-tiba, dia mengalami kekurangan stamina yang tidak dapat dikenal pasti puncanya. Meredith tidak menyedari yang dia sudah pun hamil 4 minggu semasa menyertai triathlon ke-60-nya. Pada bulan 11 November 2017, Meredith selamat melahirkan seorang Iron Baby yang comel dan sihat. Nombor 6, Kerry Walsh Jennings. Kerry Walsh Jennings dan Misty May Treanor sering dianggap sebagai pasangan beregu bola tampar pantai wanita yang terulung dalam sejarah. Semasa bertarung di Sukan Olimpik, Kerry sudah pun hamil 5 bulan. Walaupun mula merasakan sesuatu ketika bermain, ia tidak mematahkan semangatnya untuk meneruskan perlawanan sehingga berjaya merangkul pingat emas kali ketiga itu. Nombor 7, Serena Williams.
Kemenangan Serena Williams dalam kejohanan tenis terbuka Australia pada tahun 2017 merupakan detik manis paling menggembirakan bagi Serena. Rupa-rupanya semasa Serena memenangi terbuka Australia dengan kejayaan set pendek dan mengalahkan kakaknya dalam perlawanan akhir, dia sudah pun hamil 8 minggu. Walaupun Serena mengalami sedikit komplikasi selepas melahirkan anaknya melalui pembedahan, bayi itu dilahirkan sihat dan sempurna. Nombor 8, Jacinda Ardern. Semasa diumumkan menjadi Perdana Menteri, hanya pasangan Jacinda iaitu Clark Gayford dan doktor mereka sahaja yang mengetahui tentang kehamilannya. Berita itu hanya dimaklumkan kepada orang awam pada bulan Januari 2018. Walaupun mabuk hamil yang dialami, dia masih meneruskan tugas sebagai Perdana Menteri dengan baik. Wow, Ana, siapa sangka wanita ini ketika hamil pun orang kata mampu melakukan aktiviti lasak ni, Betul, Ana. Nadia. Malah di zaman sekarang ni kan, kalau kita buka laman-laman sosial, rata-rata ibu mengandung ni, kebanyakannya berani tahu sebenarnya untuk melakukan aktiviti senaman di gym. Ini mengingatkan saya kepada seorang Insta-famous luar negara yang juga seorang model, iaitu Sarah Stage. Nanti Nadia buka Instagram dia. Di mana beliau ketika mengandung pun masih lasak bersenam, malah ketika beliau mengandung 6 bulan perutnya, langsung tak kelihatan macam mengandung. Wow, betul kan? Nanti saya nak tengoklah IG dia nanti kan. Apa Sarah Stage Sarah Stage. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan minggu ini. Bagi anda yang mempunyai sebarang pandangan, cadangan atau idea, anda boleh lontarkan kepada kami di laman-laman sosial yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Dan jangan lupa hashtag wow, hashtag wanita oh wanita dan juga hashtag Bernama TV. Sehingga bertemu lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.